menolak usul daripada Jelutung. Kan parlemen ada dia punya anu. Jadi biarlah ada Saya apa dengan nanti bahasa jawaban saya. berjawab. Tak apa. Salam, duduk, Sila. diam. Sesungguhnya Tuan Pertua, saya percaya disebabkan kawibawaanlah, disebabkan maruahlah, maka ahli parlimen simpang renggam mendedahkan perkara-perkara itu di Dewan yang mulia ini. Perkara palsu. Pada saya, siapa macam suara macam binatang itu, saya tidak tahu siapa dia, dari mana sumber dia. Macam bro, Tan Sri. Oh ini bro dari mana ini? Saya pun tak tahu bro dari mana. Ya, tiba-tiba datang, mungkin dia kelaparan. Kita puasa, dia lapar. Tan Sri Pertua, yang saya lihat bahawa ahli parlimen daripada Jelutong kah? Apa itu? Putatan cakap apa itu? Juru bohong. Dalam parlimen buat khabar. Lah yang tidak berwibawa dan memisungkan Dewan ini, memutar belitkan Dewan ini, serupa juga dengan rakan dia daripada Pandan pagi tadi. Dia sudah bersetuju dengan Yang Pertua, dengan Dewan yang mulia ini, untuk menyatakan apa yang dihujahnya dalam Dewan ini akan dia hujakan di luar sana. Tetapi yang jelas, sama ada Jelutung ataupun Pandan, Pandan menjadi pondan sebab dia tidak berwibawa. Tan Sri, lu kena tarik balik. Bukan Apa? kita ini Peraturan manusia. mesyuarat, Tan Sri. Kena tarik balik. Kena tarik balik. Ini dah aja. Duduk ahli hormat. Kinabatangan. Saya bagi kinabatangan berhujah fokus kepada itu. Bukan menimbul kekecuan. Kalau yang berhormat kinabatangan berhujah lagi begitu, saya akan suruh yang berhormat keluar. Sila sambung. Saya punya hujah, saya relate itu Pertua. Ini tukang kacau. Yang berhormat, sudah yang berhormat. Ini mengacau nih. Mau keluar nih. Oleh kerana itu pada saya, usul daripada Jelutung perlu ditolak sebab awal-awal lagi Jelutung telah memisungkan Dewan. Pada saya, hujah daripada Simpang Renggam menyatakan bahawa sama ada sumber itu daripada Wikileaks, daripada sumber mana-manakah, yang penting konten dia ada. Maka apabila ada, wajarlah pihak kerajaan untuk menyiasat. Dan kebimbangan saya, waktu Jelutung memukakan hujah dia buat deklarasi, dia seorang pakar kompresian komputer dan internet. Juru bro bilang seputatan. Dan memang jelaslah bahawa kepakaran dia itu dengan kepintaran dan kebodohan dia memperlihatkan. Yang berhormat kinabatangan, duduk yang berhormat. Yang berhormat yang lain dengar dulu, yang berhormat. Perkataan-perkataan seperti bodoh, seperti bohong, seperti semua sebenarnya unparliamentary. Cuma kadang-kadang ahli hormat sendiri tidak konsisten dengan pendirian masing-masing. Saya beberapa kali dengar tadi Putatan mengatakan bahawa yang berhormat Jelutong yang pembohong, tetapi dia diam. Mungkin oleh kena dia baik. Tetapi lepas itu diulang balik ke kinabatangan. Jadi apabila nanti ada lagi seorang ahli hormat yang berdiri mengenai dengan soal begini, macam mana kita boleh bermasyarakat? Konsisten dalam standar. Jangan libatkan saya dengan antik ahli yang berhormat sendiri. Kalau ahli yang berhormat tidak serius, saya serius dengan tugas saya. Sila, kinabatangan. Jangan lagi melencong jauh di mana. Tidak, Pertua. Saya serius, sungguhnya saya berpuasa itu Pertua. Betul Pertua. Oleh kerana itu pada saya, Jelutonglah yang telah menyelewengkan Dewan ini, sebab benda yang diungkit oleh Simpang Renggam memang ada dalam internet, dalam blog. Dan dia telah menyatakan dia pakar dalam internet. Kenapa tidak gunakan kepakaran dia untuk search di semua blog, barulah menafikan kenyataan Simpang Renggam. Dan Simpang Renggam tidak pun ada niat jahat dengan mana-mana individu, termasuk Pematang Pau selaku ketua pembangkang.
Apa yang Simpang Renggam hujakan, yang pada saya cukup jelas, yaitu meminta kerajaan untuk menyiasat sama ada benar dakwaan dalam blog itu ataupun tidak. Kalau benar, maka perlu dibuktikan oleh kerajaan. Kalau tidak, maka pemilik-pemilik blog itu harus diambil tindakan. Itu saja. Itu saja. Maka oleh karena itu saya berdiri sini dengan 100-200% menggesa wakil rakyat Barisan Nasional dan juga pembangkang. Kita tolak usul yang tidak munasabah ini. Walaupun itu usul daripada Jelutong, daripada pembangkang, tidak salah juga pembangkang menyokong kita sebab usul ini tidak masuk akal. Terima kasih itu Pertua. Sila Sungai Petani. Lepas itu ke Tere, lepas itu saya kemukakan masalah untuk ahli yang berhormat yang buat putusan. Tidak payah saya panggil menteri untuk campur lagi. Sila. Terima kasih Datuk Seri. Tan Sri Speaker, apabila Simpang Renggam mengungkapkan kata-kata dengan membawa contoh-contoh, Simpang Renggam mempunyai niat bahawa apa juga yang dikatakan itu betul. Dia cuba meyakinkan ahli dewan bahawa fakta-fakta yang dia bawa bukan sahaja untuk tujuan untuk disiasat, tetapi untuk mencela, untuk memperlekeh, serta untuk memalukan pematang pauh dengan membawa fakta-fakta yang langsung tidak betul. Sudah pasti bila kita melihat latar belakang Simpang Renggam, bukan sahaja beliau seorang yang berpelajaran tinggi, tetapi seorang yang punya pengalaman yang cukup jauh. Tidak mungkin Simpang Renggam tidak akan, paling tidak pun membuat sedikit research. Sama ada wujudnya bank, Israel National Bank. Tidak mungkin pematang pauh boleh pergi ke Israel dalam keadaan pasport dia pun cop, tidak boleh masuk Israel untuk buka bank di sana. Tidak mungkin. Sebab itu maknanya Simpang Renggam dengan mempunyai niat untuk mencela dengan tujuan apabila juga disebut pendang saya akan bagi, insyaAllah Satu soalan. saya akan bagi pendang. Satu soalan. Pendang saya akan bagi. Dua Pendang banding, dianggap Bil sebagai jawab, Bil ustaz jawab. di kampung. Bil Rata jawab. dunia sedang melihat pendang bagaimana Bil pandang jawab. bertindak dan berlagak. Saya harap orang pendang, orang kampung tengok. Inilah ustaz kita. Duduk dulu. Tak apa. Sebab itu, kita bawa usul ini supaya ianya akan menjadi contoh kepada ahli parlimen yang lain. Sementara kita boleh berpolitik, sementara kita boleh serang menyerang di luar, tetapi di dalam parlimen mesti ada dekorumnya. Dalam parlimen mesti ada tata susilanya. Soal-soal yang boleh menjatuhkan maruah teman-teman ahli parlimen sendiri, kita harus mempunyai batasan-batasannya. Kalau begitu, apa juga yang dimuatkan dalam blog, kita terus sebut dalam blog. Tidak mungkin. Sebab itu sebentar salam. Sebab itu, seperti yang dikatakan oleh Bukit Katil, kalau kita nak punggah semua yang ditulis dalam blog, semua kita ini dicaci, dicerca. Tidak mungkin. Sebagai orang yang waras, orang yang dipilih oleh puluhan ribu rakyat untuk bercakap soal negara, soal maju ke depan, kita bercakap soal-soal yang remeh-temeh begini. Tidak mungkin. Sebab itulah, saya sekali ulang, kita mungkin boleh berpolitik di luar, tetapi di dalam ini Dewan Yang Mulia. Kita ulang dan ulang dan ulang. Ini Dewan Yang Mulia. Shalom. Berhubung dengan hujah yang berdekorum, Tan Sri, saya hanya nak tanya pandangan Sungai Petani. Penggunaan istilah maksum terhadap seseorang pemimpin, ya, bila dikatakan bahawa kita ni percaya ketua pembangkang ni maksum, ya, ianya satu tuduhan yang berat. Kerana maksum tu hanya Nabi dan Rasul. Lalu apabila kita kata pematang pauh ni orang pakatan rakyat percaya dia maksum, macam seolah-olah kita menjatuhkan satu hukum, ya, takfir, mengkafirkan orang-orang dalam pakatan rakyat. Tak boleh digunakan istilah maksum. Semua manusia, ini adalah fakta, ya. So, saya harap
dalam soal penghujahan juga, ya, mungkin boleh ditegur, ya, kepada Tanjung Karang. Memanglah saya orang PAS. Sungai Petani. Terima kasih. Sungai Petani. Shah Sungai Alam. Petani. Satu yang berkaitan. Sila. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Tadi saya mengutip daripada celaan daripada kepala batas yang mengatakan dikatakan dalam bahasa Arab, tapi saya tak pandai bahasa Arab. Jadi saya pinjam saja interpretasinya. Yang mengatakan orang yang mendakwa kena datang dengan bukti. Jadi dalam soalan saya, niat saya untuk membawa usul ini, saya juga sebut tentang nas ataupun intipati dalam tuduhan yang dibuat oleh Yang Berhormat Simpang Renggam, antara lain ialah 3 perkara. Bahawa sumber maklumat yang digunakan oleh Simpang Renggam adalah berdasarkan Wikileaks. Kita tumpu pada itu. Yang kedua, bahawa Yang Berhormat Pematang Pau mempunyai simpanan bank berjumlah $66 juta dan Singapura $49 juta di bank-bank asing. Kita tumpu pada yang itu. Yang ketiga, bahawa antara bank yang menyimpan simpanan tersebut termasuk Israel National Bank yang tak wujud, kita tumpu pada itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Simpang Renggam ialah dia minta kerajaan ataupun agensi-agensi yang berkenaan setelah beliau membuat tuduhan supaya dijalankan siasatan. Sedangkan tuduhan yang dilemparkan dalam Dewan ni 2 hari bulan. Hari ini sudah 18 hari bulan dan lebih daripada 2 minggu. Kenapa kerajaan dan agensi-agensi tidak membuat siasatan? Kerana konon-kononnya semua bohong. Apa pandangan? Seperti yang saya katakan tadi, Simpang Renggam bila mula berucap dan berbahas tentang isu ini, Simpang Renggam mempunyai niat yang jahat. Saya sebut sekali lagi, bahawa Simpang Renggam tahu bahawa bank-bank ini tidak wujud. Tapi Simpang Renggam saja ungkapkan supaya orang di luar boleh pick up, supaya media boleh pick up, supaya ia dia boleh main. Sebab itu kita kata, kalaulah setiap muatan dalam blok-blok itu kita nak punggahkan di sini, maka rakyat di luar akan menderita, Tan Sri. Sebab bukan tugas kita sini untuk memunggah, bukan niat kita untuk memunggah dan mencerita benda yang tak betul. Sebab tu kita di sini cakap tentang fakta. Mungkin kita boleh sindir-menyindir. Tetapi untuk punggahkan apa yang dimuatkan dalam blog, yang orang yang tulis dalam blog pun dia cuma reka dan tujuan dan niat dia hanyalah untuk menjatuhkan sesama kita. Sebab itu saya yakin kita yang melangkah ke dalam Dewan ini mempunyai kredibiliti. Kita tahu yang mana betul, yang tidak mana betul. Sedikit. Ya, saya nak dapat pendapat dari Sungai Petani. Sebenarnya tujuan kita bawa usul ini sebenarnya bukan pertahankan Pematang Pau atau maruah dia. Tapi kita ingin melindungi Dewan ini daripada penghinaan. Kerana kalau hari itu pada mulanya ucapannya dimasukkan dalam titah diraja. Kemudian selepas menteri sudah jawab semua soalan dan menteri tidak mengesahkan kesahihan laporan itu, bermaksud kerajaan pun ambil pendirian yang sama bahawa bank-bank ini tidak wujud dan Pematang Pau tidak terlibat dalam kes ini. Kalau tidak, sudah tentu dalam jawapan menteri dah masukkan kata ada kesahihan dan kerajaan tengah menyiasat. Tapi hari ini selepas kita sudah hujah semua, Simpang Renggam ambil satu sikap yang sama bahawa ini ada kesahihan. Jadi maksudnya ini menghina keseluruhan Dewan, bukan saja terhadap Pematang Pau secara individu. Terima kasih. Saya berjanji kepada Pendang. Pendang nak cakap dah? Siap. Nak betulkan kita yang berhormat saja kata Pematang Pau tak boleh pergi Israel sebab shop dia pakai pasport diplomatik, dia tak kena shop. He can go anywhere like. Tak apalah, benar. Terima kasih. Benar. Untuk membetulkan fakta itu. Sebab
Pendang pernah menjadi timbalan menteri. Jadi mungkin saya respect untuk itu. Terima kasih. Oh sorry, Setiausaha Parlimen yang ikut timbalan menteri. Sorry, Setiausaha Parlimen. Tan Sri, yang kita pertikaikan ialah bagaimana seorang ahli parlimen boleh mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang dia tahu sendiri. Bahawa kenyataan itu tidak betul dan dengan tujuan untuk menjatuhkan maruah kawan-kawan yang lain. Bukan sahaja dalam parlimen ini. Bukan sahaja saya tidak mempertahankan apa yang berlaku. Tetapi bukan sahaja di belah sana. Kalaupun ada orang sebelah sini juga saya rasa yang akan melakukan itu, saya ingat itu tidak betul, tidak baik. Karena apa yang dimuat dalam blog ialah cerita-cerita yang tidak betul dan tujuannya kadang-kadang untuk menjatuhkan maruah. Sebab itu seperti yang saya katakan tadi, kita hendaklah berhemah supaya hujah-hujah kita adalah bersandarkan fakta. Kerana kalau ini tidak kita jaga, akhirnya kita akan menjadikan parlimen ini sebagai satu tempat yang untuk cecah mencah. Terima kasih Tan Sri. Ketere. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri yang dipertua, saya berpendapat timbulnya usul ini adalah sesuatu yang akan memberi natijah yang baik, insyaAllah. Kerana melalui usul ini, kita dapat mendengar hujah-hujah daripada rakan-rakan ahli-ahli parlimen yang rata-rata bercakap tentang kebertanggungjawabaan kita sebagai ahli parlimen. Supaya kita tidak melakukan sesuatu yang boleh menghina ahli parlimen yang lain. Supaya kita ada dekorum, supaya kita tertib dan sebagainya. Saya perhatikan kadang-kala hujah itu datang daripada pengamal-pengamal perilaku yang salah tadi. Tetapi apabila timbul isu ini, mereka berhempas pulas, cuba menzahirkan nilai-nilai yang baik yang harus ada pada ahli parlimen. Mudah-mudahan kerana adanya usul ini dan dalam bulan Ramadan yang baik ini akan timbul kesedaran kepada mereka-mereka yang berkenaan. Tan Sri yang dipertua, sebelum berbangkit usul untuk merujuk Yang Berhormat Simpang Renggam ke jawatan kuasa hak dan privileges ini, jawatan kuasa hak dan keistimewaan ini, Dewan ini telah menyaksikan beberapa perlakuan kita yang seolah-olah makin lama makin tidak terkawal. Sehingga kan menjadi satu masalah yang besar kepada Tan Sri Speaker sendiri. Kita dengar dalam Dewan ini bagaimana istilah dan tuduhan bahawasanya Barisan Nasional menipu disebut berulang-ulang kali secara tidak menggunakan bahasa parlimen. Walaupun bercanggah dengan 36.4 dalam peraturan. Kita mendengar berkali-kali nama-nama penjawat dalam Suruhanjaya Pilihan Raya yang jelas sangat bercanggah dengan 36.8 dan spirit hak dan keistimewaan kita dalam parlimen ini. Tetapi berulang-ulang kali penjawat jawatan dalam SPR itu dibelasah dalam keadaan mereka tidak punya keupayaan untuk mempertahankan diri. Kita dengar berulang-ulang kali bagaimana ketua kerajaan, ahli parlimen pekan, dituduh memohon peruntukan belanjawan tambahan semata-mata bagi membolehkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri meluluskan wang negara kepada ketua-ketua bahagian. Dan kita dengar berbagai-bagai. Tetapi lazimnya alhamdulillah bagi setengah-setengah daripada kita yang sudah punya pengalaman yang lama dan memahami keadaan dalam parlimen, kadang-kadang kita bersabar.
Sebab itu saya memahami kalau di sebelah pembangkang nampaknya mereka hari ini menzahirkan ketidaktahanan mereka. Kerana budaya pembangkang adalah budaya hanya tahu menyerang dan menyerang. Dan apabila mereka diserang sekali-sekala, mereka terasa pedih yang amat sangat. Tan Sri Yang Dipertua, kadang-kadang serangan termasuk saya pun semalam 2 hari lepas disindir oleh ahli parlimen daripada Gombak, sehinggakan menzahirkan, mengeluarkan perkataan mencuri wang orang miskin. Tak cukup dengan itu, menzahirkan perkataan saya dianugerahkan lagi Tan Sri setelah mencuri wang orang miskin. Itu sudah ke peringkat menyentuh kewibawaan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Tapi saya duduk diam, tak apa, saya relax saja. Sebab saya tahu Gombak dia baru, dan bila saya bangkit hujah, dia terkejut dengan hujah saya, maka tiba-tiba dia melenting jadi emosional. Saya relax je lah. Tetapi ternyata ketahanan di sebelah pembangkang tidak sampai ke tahap itu. Dan saya boleh sebutkan banyak lagi di sini perlakuan-perlakuan sedemikian. Baik, saya kembali kepada Simpan Renggam. Bagi saya, Dewan ini harus merakamkan ucapan tahniah kepada Simpan Renggam kerana keberanian. Simpan Renggam, kita semua dengar ucapannya. Dan beliau secara ikhlas, bila ditanya dalam celahan, beliau menyatakan beliau mengambil daripada internet. Dan dalam internet, itu kita tahu, dalam internet itu ada disebut, antara lain, dalam internet itu ada disebut, antara lain, menyebut Wikileaks, disebut bahawasanya, ini saya ambil daripada dokumen yang disedarkan sendiri oleh Yang Berhormat daripada Jelutong. Antara yang dicetak dan dikemukakan oleh Jelutong, termasuklah yang menyebut di sini, betul-betul. Ketirih. Wikileaks saya tolong. bongkar di mana duit Wikileaks bongkar di mana duit rasuah Anwar Itu Ibrahim. dari website. Itu barangkali dilayari oleh Yang Berhormat Simpan Renggam. Sebagai seorang ahli parlimen yang bertanggungjawab, maka Yang berhormat. Peraturan mesyuarat, apabila seorang yang berhormat sedang berhujah, jangan berdiri Yang berhormat. Ada 2 berdiri, seolah-olah mau booking untuk mau bercakap. saya tidak. Duduk. Ya, Sila, teruskan. ya, saya sebenarnya simpati dengan Shah Alam. Dia daripada parti patut majoriti dan jadi minoriti, berempas pulas mempertahankan PKR sebab dia parti minoriti. Ya, bangun lagi, tak pasal-pasal boleh sakit dia ni. Jadi Boleh bangun Tan Sri lah. Yang Dipertua, Beri laluan, kita jawab balik, tengok siapa sakit. dalam soal ini, sebagai seorang ahli parlimen yang bertanggungjawab, adalah hak dan privilege kepada beliau untuk membuat seruan atas penemuannya dalam internet, kerana beliau tidak mempunyai wibawa untuk menyiasat. Hatta hari ini walaupun ada pihak pembangkang mempertahankan soal ada atau tak ada dalam Wikileaks, benar atau tidak benar, tidak ada seorang pun mempunyai wibawa untuk mempertahankan perkara tersebut. Maka adalah wajar bagi ahli parlimen yang bertanggungjawab menyeru pihak kerajaan supaya perkara itu disiasat. Dan ini sudah tentulah membuktikan Simpang Renggam melakukan ini tanpa sebarang niat malafide atau berniat jahat. Malah, sepanjang ucapan Yang Berhormat daripada Simpang Renggam, beliau dengan jelas menzahirkan keprihatinannya terhadap kepentingan awam. Saya percaya apabila beliau menemui sesuatu di dalam paparan internet, sama ada oleh blogger ataupun oleh sesiapa sahaja, atas perkara-perkara yang bukan lazim dan bukan biasa, seperti memaparkan rekod bagaimana seorang timbalan Perdana Menteri mempunyai akaun yang banyak di luar.
dengan bentuk paparan yang bukan seperti mana cara biasa, maka seorang ahli yang berhormat yang mempunyai tanggungjawab terhadap kepentingan awam, tempat yang paling wajar bagi beliau adalah menyuarakan di dalam Dewan yang mulia ini, meminta kerajaan untuk membuat penyiasatan. Tapi dia Maka menipu. tidak ada Dia kata dia sebarang baca niat daripada untuk Wikileaks. membuat tuduhan-tuduhan. Tan Sri Yang Dipertua, Tan Sri Yang Dipertua, saya masih ingat dalam ucapan yang berhormat Simpang Renggam, beliau menyebut berkali-kali atas hasrat beliau meminta supaya perkara itu disiasat. Kalau beliau menyebut untuk perkara itu disiasat, bukan bermakna hanya untuk disiasat Permatang Pauh. Juga bermaksud untuk disiasat tentang paparan yang dibuat dalam internet yang berkenaan. Adalah menjadi satu sikap yang cukup bertanggungjawab bagi Simpang Renggam meminta supaya disiasat, sedangkan orang yang dituduh sendiri, yakni yang berhormat Permatang Pauh sendiri, tidak mengambil tindakan untuk mendakwa paparan-paparan kalau itunya dianggap sebagai satu kesalahan. Balik. Keterek. Tan Sri Yang Dipertua, atas sebab 5 perkara-perkara yang saya senaraikan ini, iaitu yang pertama, Simpang Renggam menyebut dengan jelas tanpa menyembunyikan apa-apa dan secara good faith bahawa beliau telah merujuk kepada paparan internet. Yang kedua, kerana beliau telah menyebut dalam kenyataannya dalam bentuk demi kepentingan awam supaya perkara itu disiasat, kerana yang terbabit itu adalah penjawat tinggi dalam kerajaan yang kebetulan mempunyai banyak perkara-perkara lain yang kontroversi berhubung dengannya yang memerlukan siasatan dan pernah disiasat. Yang ketiga, beliau telah menyebut berkali-kali sebagai menggambarkan itu adalah hak dan privilege beliau sendiri dalam mengambil bahagian dalam perbahasan. Dan oleh kerana Simpang Renggam sendiri dengan cara membawa perkara di Dewan ini yang turut dihadiri oleh Permatang Pauh, bagi saya dia memberi peluang kepada Permatang Pauh. Kalau Permatang Pauh tak tengok internet, barangkali Permatang Pauh sendiri diberi peluang untuk membuatkan penjelasan-penjelasan. Maka jelas daripada tindakan Simpang Renggam ini, beliau telah menjalankan tanggungjawabnya dalam Dewan yang mulia ini tanpa ada niat yang buruk, tanpa ada niat untuk menyelewengkan Dewan ini, dan ahli-ahli Dewan tidak pernah rasa terkeliru dengan apa yang dibawa oleh Simpang Renggam. Bagi kami adalah jelas, beliau minta perkara itu disiasat kerana perkara itu penting. Maka tidak berbangkit soal mengelirukan Dewan, tidak berbangkit soal cuba berbohong, tidak berbangkit dengan mengambil maklumat-maklumat yang salah. Dengan sebab itu, saya turut menyokong agar usul merujuk Yang Berhormat Simpang Renggam ke jawatan kuasa yang berkenaan hendaklah ditolak oleh seluruh ahli-ahli Dewan yang bertanggungjawab. Mas Yang Berhormat Ketirei, Yang Berhormat, masalah ini saya akan kemukakan kepada majelis untuk keputusan. Masalahnya ialah bahawa usul Yang Berhormat Tuan Chief Oi Chuan Aun, ahli dari Jelutung di bawah peraturan mesyuarat 36/12, seperti yang tertera dalam aturan urusan mesyuarat hari ini di bawah perkara 4 hendaklah disetujukan. Sila. Yang Berhormat Tan Sri, saya ingin mencadangkan supaya dibuat belah bahagi. Ada kalau belah bahagian mesti ada setidak-tidak 15 orang Yang Berhormat yang berdiri. Okey. Jelas. Sila, Setiausaha bunyikan loceng selama 2 minit.